السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله والشكر لله تعالى. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama di Masjid Allah Ta'ala. Dapat sama-sama kita semaya berjemaah di masjid dan dapat sama-sama kita berada dalam majlis al-ilm ataupun majlis muzakarah tentang beberapa ilmu yang boleh membantu kita dalam hidup selaku Muslim sebagai seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi kita dengan cara umum sebagai hamba Allah, sebagai Muslim, kita perlu mesti mempelajari ilmu, ngaji, belajar, dan kita senantiasa mesti menguatkan iman kita, menambahkan iman kita, bekerja amalan-amalan yang boleh jadi sebab iman kita bertambah. Kerana kita sedar kata iman kita ni kadang-kadang dia jadi lemah, turun, dan kadang-kadang dia jadi naik. Sebab tu kita perlu mesti kena usaha tazkiyah diri kita, baiki diri kita, buat amalan-amalan yang boleh menambahkan iman kita. Dengan siapa kita tu jadi kasih dan cinta kepada beribadat kepada Allah selaku tugas asasi ataupun hikmat daripada kejadian Allah Ta'ala buat kita manusia ni untuk ibadat. Sebab tu mesti kita usaha supaya kita jadi ada cinta dan kasih kepada beramal, beribadat kepada Allah Ta'ala. Lagi kita berkewajipan kena duk bimbing, jaga keluarga kita, baik isteri kita, anak-anak kita di bawah jagaan kita, supaya Allah Ta'ala jadikan mereka itu qurrata a'yun. Sebagaimana kita doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu mana kita ada usaha nawi kita tengok Islam, reti Islam, faham Islam, beramal dengan Islam tu dengan cara meliputi. Tidak boleh kita abai. Tidak boleh kita tu percaya satu-satu bidang kena ambil mari belaka. Di sudut kesihatan kita kena bakal jaga kesihatan kita. Kita tidak boleh nak buat ibadat dengan cara comel. Memang orang yang tak sihat ni dia tak sempurna. Dan ibadat dia kena jaga. Kita kena bakal jaga tubuh badan kita supaya jadi sihat. Dan kita kena jadi umat peseng berdakwah, peseng suka nak sebar benda-benda molek, ในเผยแผ่ความดีpanggil
sebab menolak sebagai umat Nabi ni umat berdakwah, kena seru, kena ajak mengikut kemampuan yang ada pada sama kita. Lagi pula kita ni kena berakhlak, kena boleh berkawan, bersahabat dengan siapa sahaja. Itu usahanya. Terutamanya orang-orang yang kita mesti walak, itu orang-orang mukmin. Itu yang terutama sekali. Dan kita bersahabat tu mengikut keadaan lah. Orang-orang lain pun bukan Muslim, bukan mukmin pun kita bersahabat betul, berkawan betul. Kita niat cita-cita kitanya nak royak benda comel, benda baik. Yang mereka itu belum tahu. Orang yang tak tahu benda baik ini dia menetar. Kadang-kadang dia menetar, dia tak kenal, dia benci. Apabila dia tak tahu, maka usaha kita nak dia boleh faham, boleh reti. Dia tak say, dia tak mau dia nak participate ke apa tu, kerjaan dia. Kita kewajipan tu walau bagaimanapun kena boleh ada sahih dalam nak bercerita, berayak, menyebar benda-benda molek yang kita dapat rasai. Itu di antara orang panggil kata faham, beramal, reti Islam dengan cara umum. Betul belajar, betul menambahkan iman, kasih kepada ibadat, jaga keluarga, jaga kesihatan, dan sabar benda baik, berkawan dengan orang-orang yang kita tu bertujuan untuk nak sebar benda-benda comel atas dasar ad-dinu an-nasihah, insya-Allah taala. Malam ni insya-Allah kita sambung lagi pada tempat yang kita beradu baru ni, dalam masalah wakah akhir sekali kita ambil, iaitu imam-imam solah yang harus diikuti di belakangnya. Kita makmum duduk belakang, jadi imam belah mana hak paling kurangnya harus kita ambil, harus kita turut dia, harus kita ikut dia, harus kita buat tu imam lah kepada dia. Sudah beberapa pokok. Jadi hak molek-molek, sifat molek-molek tu kita ambil dah. Orang aqra, orang afqah ke apa tu, hak paling layak, hak paling munasabah tu kita ambil dah sifat-sifat dia. Orang hak paling banyak turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni cuma kita ambil ni makna hak harus. Hak harus. Saya tak ada nak ulai dah. Cuma nak masuk hak akhir sekali bahawa ni kita ambil dalam nuktah yang ketujuhnya, iaitu kata musannif hafizahullah, ustaz kita, dia kata harus bersolat di belakang orang yang berlainan mazhabnya daripada mazhab makmum. Maknanya ini benda biasa berlaku lah. Di zaman sahabat faham di segi farah tak serupa. Ada zaman sahabat lagi. Lepas tu ia pakat boleh turut. Orang ni boleh turut, tak ada kata tak boleh turut, tak serupa farah, khilaf farah tu. Tak ada masalah. Tu cara umumnya harus bersolah di belakang orang yang berlainan mazhabnya daripada mazhab makmum. Kita akak contoh misal kata pergi kita pergi tempat orang ramai Mekah. Pergi ke Mekah, pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau nak kira betul mazhab tu, memanglah orang banyakkan di kawasan kita mengaku atau bermazhab Syafi'i. Nampak tu? Cara belajar pun memang kita pada asasnya kita belajar melalui peraturan buku-buku dalam mazhab Imam Syafi'i. Makna pada cara umumnya kita tu sebagai mana mengaku itulah kata mazhab Syafi'i. Apabila kita pergi sana, tu imam tu kalau nak kira betul mazhab cara bahagi, ya boleh jadi mazhab lain lah, tak serupa lah. Dan ada banyak tak serupa, kadang tak serupa. Maka cara umumnya kita jadi makmum boleh turut dia, mazhab lain pun tak ada apa. Tu cara umum balah tu. Tak ada apa, boleh. Dia gitu susah lah kalau tak boleh turut lagu tu gak susah.
kena pecek jadi semasa hak kata jadi pak mazhab tu imam kena pak mazhab dalam masjid haram. Apa tu? Susah. Kawan ni baca bismillah degah, kawan ni baca bismillah qahar, kawan ni baca kunut, kawan ni tak baca kunut. Nak jadi serupa belaka, kawan ni setuh orang tina apa nama bata, orang ni setuh tak bata misalnya. Orang ni makan daging utak, bata wuduk. Jadi kalau nak kira faraq tu selisihlah. Tapi cara umumnya, ni cara umum dah ulama kata pendapat hak sahih lah, pendapat kata makmum walaupun tak serupa mazhab dia dengan tu imam boleh dah harus. Walaupun ada khilaf tapi hak sahihnya boleh insya-Allah. Jadi dalam buku yang kita dah baca ni Syekh kita sebut juga khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf dalam masalah ni. Sebagaimana kata musannif, kata Syekh kata, dan ada padanya beberapa pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i sebagai berikut. Tak tengok pada mazhab lain lagi. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf dah tak serupa makmum dengan tu imam tu. Di segi mazhab, di segi fara' fiqh. Satunya mana mazhab yang pertama, pendapat yang pertama kata sah diikutinya semata-mata. Tak ada tafsir dah, tak ada pecek dah. Dia kata sah semata-mata, dia panggil mutlaqan. Sah dengan cara mutlak. Semata-mata, tak ada kena kata gitu, tak ada kena kata gini dah. Pakai sah. Kerana apa? Solat imam itu adalah sah mengikut i'tiqadnya. Jadi tu imam kita i'tiqad atau tu imam tu sah bagi dia. Dia pakai mazhab tu sah dah. Mana turut i'tiqad tu imam. Sah bagi dia, bukan ikut i'tiqad makmum. Boleh jadi setengah-setengah tu atas beberapa masalah, boleh jadi atas i'tiqad makmum tak sah. Tak kira. Tak ada kira. Kira kata sah turut dengan cara mutlak. Ni pendapat pertama. Sah diikutinya dengan cara semata-mata, mutlak dia panggil. Ni pendapat Al-Qaffal dalam mazhab Syafi'i. Al-Qaffal. Pendapat yang keduanya hak berlawan dengan hak mazhab pertama saat ni, kata tidak sah diikutinya semata-mata. Ni berlawan semua. Tak serupa. Kerana mengikut i'tiqad makmum. Ialah pendapat Abu Ishaq Al-Isfarayini. Hak ni kata tak sah. Kerana kira di makmum. Hak tadi kira di tu imam. Kerana makmum kata tu imam tak sah, tak boleh. Apa? Hak tadi kira kata tu imam sah. Hak ni kira kata makmum pergi kata tu imam tak sah, tak sah. Sebab tu dia tak boleh ikut ya. Ni pendapat yang kedua. Mana kata tak sah semata-mata, kira atas mazhab makmum. Tadi sah semata-mata, kira atas mazhab tu imam. Apa tu? Jim, makna yang ketiga, mazhab yang ketiga, pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i ni. Sah diikutinya. Ni dia tafsir sikit. Kena tengok dulu, nak kata sah pun kena tengok. Tu makna tafsir. Pecek riwayat. Sekiranya imam itu melaksanakan perkara yang kita Syafi'iyah ini mengiktibarkan perkara sah solat. Ni tah misal kata tu imam apa tu imam mazhab lain lah. Makmum mazhab Syafi'i. Apa tu? Dia kata sah bila tu sekiranya tu imam itu melaksanakan, tu imam itu buat kerja perkara yang kita Syafi'iyah ini mengiktibarkan perkara sah solat.
Mana sahnya kalau kita kira kata dia buat tu sah katik dalam mazhab makmum ni. Itu dia tafsir kat tu. Sah lah lagu tu. Sungguh tak serupa. Nah, tapi dia pergi buat serupa dengan kita. Makmum ni. Dia buat benda hak sah serupa dengan pegangnya makmum. Tu maksudnya. Kalau lagu tu, boleh. Itu makna sah. Dan sekiranya imam itu meninggalkan perkara itu, itu sebalik. Tapi kalau tu imam tu tinggal benda hak kita kira kata tak boleh tinggal makmum, tu imamnya tinggal, atau kita syak ataupun kita syak, tinggal ke tak tinggal hak kita nak ni bagi mazhab makmum ni pada meninggalnya, maka tidak sah diikutinya, maka tak boleh lah gitu, tak sah tu. Ayat tafsir gitu. Tak ada supuh hak tadi lah, hak tadi tu hak mula-mula kata sah semata-mata, tak ada kira dalam ayat dah. Hak kedua tak sah semata-mata. Hak tiga ni becek sikit. Beceknya sah bila? Sah pun ada, tak sah pun ada. Sah tu bila? Sah tu kira kalau kita tahu kata tu imam dia buat serupa kita. Walaupun pendapat dia tu ada tak serupa, tapi dia semaya dia buat serupa kita. Dia buat benda sah serupa kita. Lagu tu boleh turut. Tapi kalau kita tak, dia tak buat serupa kita sungguh ni, atau kita ada syak, boleh ditinggal benda kita wajib kena buat, maka tak sah turut lagu tu. Ini pendapat yang tiga. Ambil tahu lah. Untuk cara patibat tu hak mudah sekali dah ni saya ayat tu. Mana kata sah. Asal kata tak imam pengajian sah menurut ilmu sungguh tak apa. Ini cuma kita nak tahu ya dari pendapat tu. Yang keempatnya, siapa keempat mazhab pak pendapat dalam mazhab Syafi'i ni kata sekiranya kita yakin bahawa imam itu tinggalkan perkara yang kita iktibarkannya, ni kena siapa yakin nah. Kalau kita yakin kata tu imam tinggal perkara hak makmum iktibar ni, maka tidak sah diikutinya. Kita yakin kata tu imam ya tinggal, ya tak buat benda hak kita makmum iktibar atau kena buat tu. Maka tak sah tu. Dan sekiranya kita yakin bahawa ia melaksanakannya kesemuanya, jadi beza hak ni hak tadi tu tujuh yakin ni ya. Tujuh yakin. Hak ni mari kelimah yakin. Ya kata kalau kita tu yakin bahawa ia melaksanakannya kesemuanya, kalau kita yakin kata imam buat semua hak supaya kita, atau kita syak padanya, maka sah diikutinya. Kalau yakin kata dia buat semua ataupun kada syak kata dia buat pun boleh juga, boleh turut dia. Ini ialah pendapat Abu Ishaq Al-Marwazi, Al-Syekh Abu Khalid Al-Isfarayini, Al-Bandaniji, Al-Qadi Abu Tib dan lain-lain lagi. Itu cara untuk kita ambil tahu kata tu selisih dalam masalah tak serupa mazhab tu imam dengan makmum. Cara umumnya kita ambil kata boleh walaupun tak serupa mazhab pun boleh. Tak ada apalah. Dia senang ni. Tak ada kata kena tengok, kena tanya dulu. Tu imam mazhab apa buat lagu mana? Tak serupa kok kena niat mufaraqah kerana tak sah turut, jadi susah lagu tu. Nampak susah lagu tu. Jadi sampai-sampai sahabat susah benar kalau kena wakar gitu kok. Itulah kalau kita tengok dalam fatwa-fatwa hak Arab pun balah itulah syekh-syekh ulama balah itulah. Sebagaimana kata dalam fatwa kata tajuzu salatu ba'dihim khalfa ba'din, harus solat setengah mereka itu di belakang setengah yang lain hak tak serupa mazhab ni. Kama kana as-sahabatu wat-tabi'una wa man ba'dahum minal a'immatil arba'ati yusalli ba'duhum khalfa ba'din. Sebagaimana terdapat dia kata sahabat dan tabi'in dan orang yang selepas pada mereka itu daripada imam-imam mazhab pak tu semaya setengah mereka itu di belakang setengah yang lain, ma'a tanazu'ihim fil masail,
sekali dengan hidup bersalah di segi masalah farak tu tak serupa, tapi buat ia boleh semaya gi mari turut. Walaupun tak serupa dalam mazhab. Ma'a tanazu'ihim fil masail allati ya'ti biha ba'duhum ma'a i'tiqadil ba'dil akhar bi annaha mubtilah. Karena kalau siapa ke tahap kata dia buat gitu tu batal dalam kira kita. Misal lagu mana? Selisih banyaknya masalah jatuh air semaya, kita kata kawan ni kata setuh perempuan tak batal, faham apa ya setuh ni masuk semaya tak ada main wuduk kali, kita tak boleh kira misal walaupun jadi kira air balas tu pun kira cara umumnya sah atas pendapat ni. Atas pendapat ni kira kata sah, kira kata sah, kerana kira kata dia sah tak apa. Wallahu ta'ala alam. Tu cara umum dah. Cara umum. Jadi senai banyaklah dah. Jadi senai banyaklah. Kalau kita buat gitu senai banyak. Tiga tu kadang-kadang masalah kecil-kecil ya. Kunut, ni kunut, ni tak kunut. Ataupun bismillah derah, bismillah koha, ataupun ni siapa ke. Tak baca langsung pun boleh jadi dalam mazhab lain, mazhab Abu Hanifah, Fatihah. Wallahu a'lam. Habis itu. Masalah seterusnya, pelaksanaan solat jamaah antara imam dan makmum. Ini cara nak patibak sungguh, nak lagu mana? Satu tempat perdirian imam dan makmum. Pak berdiri di antara tu imam dengan makmum ni. Tinggi rendah lagu mana? Tengok dia kata makruh bagi imam bersolat di tempat yang tinggi daripada makmum dengan qadar sehasta. Tak boleh dah, makruh. Tu imam semaya tempat tinggi, makmum dak rendah sikit, qadar sehasta, masuklah makruh. Dengan qadar sehasta dan lebih daripadanya. Tetapi sekiranya berhajat, maka tidak mengapa dengan yang dimakian. Kalau ada berhajat macam kata pak kita ni punya ramah ke, tak apalah. Tu masalah hajat lah, penuh orang kan. Remeh tak tinggi kan. Yang molek tu melek bawah. Kok tu sini. Adapun makmum, maka tidak didapati larangan daripada meninggi daripada imamnya. Adapun makmum, maka tidak didapati larangan daripada meninggi daripada imamnya. Tak apa. Makmum tinggi pada tu imam tak apa. Tu imam tinggi pada makmum tak boleh. Jadi makruh. Habis makruh tu apabila ada hajat lah. Kalau ada hajat macam kita ni, kira ada hajat lah kita dah. Wallahu a'lam. Tu tengok dalam tambahannya dalam sahih fiqh sunnah, fiqh al-islami wa adillatuh. Ia berdalil juga dengan dalil hadis Abu Daud, hadis Huzaifah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amma ar-rajulul qauma fala yakum fi makanin arfa' min maqamihim. Apabila menjadi imam seorang kepada kaum, maka janganlah ia berdiri pada tempat yang lebih tinggi daripada tempat mereka. Yang lari tu imam. Jangan itu imam pergi berdiri tempat yang lebih tinggi pada tempat makmum. Kita tak kira lapis lagi, misal tak kira apa benda kadang-kadang tempatnya untuk tinggi sikit, tu jadi makruh. Lebih pada serta dan lebih.
Kalau tinggi makmum tak apa. Kok tu. Wallahu a'lam. Makruh dah, tak ada apa, buku sah tak sah tak apa, makruh. Tapi ya molek elok lah kita, molek elok lah. Molek elok mana molek kita liang lah benda tu kalau tak ada hajat apa tu. Yang kedua, ketiadaan dibentukkan saf di antara dua tiang. Ni kalau bahasa Arab dia panggil bainas sawari. Molek kita tak buat sah. Kalau sana jadi sebab pada putus sah di antara tiang. Sebab tu jadi kena jangan semai ikut celah tiang ni lah. Kecuali ada hajat lah, hajat mana punya orang ramai tak boleh. Tak ada apa lah tu. Tu orang panggil keluar pada kaedah asal dia panggil. Kalau tak ada hajat apa, jangan sok semaya lah celah-celah tu. Celah tiang tu. Kerana jadi sebab pada putus sah kan. Ada tiang tu putus sah. Gitulah fahamnya. Kalau gitu makruh didirikan saf di antara tiang-tiang dalam masjid. Makruh dah. Tetapi sekiranya saf itu pendek saja, maka tidaklah makruh. Kalau saf pandai qada tu tak ada kok tak apa lah. Tak apa. Saf pendek. Tu kalau kita tengok kak dalam bahasa Arab panggil as-sawari di antara dua tiang. Tu makruh dah. Atau tak sah kan sah. Boleh tapi makruh. Tak molek lah. Maksud tujuannya jadi putus sah tu lah. Putus sah. Putus tujuan diselang-selit oleh tiang tu. Wallahu a'lam. Yang ketiga, dalam masalah bentuk semaya ni, orang yang layak mendekati imam. Biar kita nak bagi orang di belakang tu imam, hak paling dekat dengan tu imam. Siapa hak paling layak, hak paling patut sekali mi kuam maksum mak kisut tidak ju klai cit kat imam. Mungkin kata ikut dia juga dah. Dikehendaki orang yang berakal dan berilmu berdiri saf mendekati imam supaya dia dapat membantu imam apabila imam terlupa dan sebagainya. Tu molek lagu tu. Kira kata dia tu imam jadi ke mana boleh kati, boleh tolong. Kalau masalah Quran pun boleh tegur, kalau silap boleh tegur, kerana reti, berakal, lebih reti pada hak lain. Tu maksudnya. Tu tengok dalam Sahih Fiqh Sunnah hadis Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata liyalini minkum ulul arhami wan nuha summa alladhina yalunahum salasan wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Maksudnya hendaklah mengiringi aku. Nabi kata hendaklah mengiringi aku. Mana hal lepas pada aku ni sepatutnya daripada golongan kamu oleh orang yang mempunyai akal fikir, kama dia orang yang mengiringi mereka 3 kali. Mana paling kira-kira gitulah. Hok mana paling ada akal sekali, hok paling reti sekali, mana kena yang lamdak juga segi kuam maksum tu. Bukan tak ambil budak tak reti apa mari duk tak layak, tak patut lagu tu, tak layak lagu tu. Yang keempat, imam memberi isyarat untuk iqamah. Ni cara kena lagu tu. Kena email isyarat iqamah. Untuk email, tak sungguh tu email. Tu email orang juru ayat. Bukan wah kita ni kau besar makmum kata imam. Makmum gaduh.
Dia kena tu email, suih dia tu email. Gapo-gapo yang besar tu email ni. Allah. Dia tak bakal teraja punuh habis. Ni kata semaya ni besar kali dah. Semaya. Orang lain kena turut semaya ni dia panggil satu ajaran berjemaah. Nah, satu ajaran berjemaah ni semaya. Ya makmum nak lambat tak leh tengok. Hak lain hak sepatu kalau segi kampung kerompok semaya tu besar kali dah. Tengok tu orang berdalil ambil Abu Bakar jadi khalifah lepas Nabi tu buku apa? Buku Nabi suruh semaya dia tu imam ganti dia. Hak besar kali dah semaya tu imam tu. Kalau kita hak urusan lain kau lebih mudah. Tu jadi berdalil dalam masalah ambil Abu Bakar jadi khalifah lepas Nabi tu sebabnya Nabi pernah jong kepada Abu Bakar jadi tu imam ganti dia. Sahabat pun kata, apabila urusan akhirat tu Nabi jong, urusan dunia kau lebih mudah. Hak dunia mudah-mudah ya. Hak akhirat tu lebih besar lagi. Karena akhirat ni asah kata nak pergi ke syurga ya. Tak betul ni teruk ah. Hak dunia ni pereh-pereh ya. Kira gitu. Wallahu a'lam. Sebab tu hak ni pun suruh qomat ni untuk imam. Apabila sampai masa mendirikan solat, maka imam memberi isyarat izin untuk iqamah. Tak imam buat kena betul lah, jangan bagi lewat lah, buat contoh tak boleh. Moga kita bakal masa ni tu imam mari nyanyo kat makmum. Tu panggil hikmat tu imam pula dah. Bijak sana tu imam dalam memerintah tu. Lewat we orang tak kenal tak molek juga. Tak ada apa tu. Mula jadi peraturan ha. Ya perangai tu imam tu juga dia jadi rakyat tak betul. Subhanallah. Untuk iqamah lalu diiqamatkan. Tu imam kata qamat. Maka orang ramai bangkit untuk mendirikan saf solah. Maka didirikan saf solah mengikut keterangan pada Faqrah 15 hingga akhir Faqrah 22 kita ngaji mari dah. Yang kelima, imam mengarah untuk menyempurna dan menyamakan saf. Ini kewajipan itu imam. Ini pun kadang-kadang kita tak buat. Orang panggil abaikan sunnah. Abaikan sunnah. Patutnya lagu ni lah. Tu imam tu. Mana? Sebelum imam memulai takbiratul ihram, dikehendaki daripadanya memeriksa kedudukan saf terlebih dahulu. Nabi amat mati benar. Tu imam tengok kita di belakang. Tengok baris makmum dia. Lalu dia melaksanakan tugas sebagai berikut. Cara buat lagu ni. Kanton dia lagu ni. Satu, menyuruh mereka menyempurnakan saf yang pertama, kemudian saf yang kedua dan seterusnya mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak tu imam tu seperang tengok itu aku punya. Duk kosong lagi, tu imam kata, penuh baris pertama dulu. Tu imam kena gitu. Tengok baris dua. Tak penuh lagi nak buat tiga dah. Penuh baris dua. Tu maksudnya. Suruh penuh al-awwal fal awwal. Penuh mula-mula baru boleh buat kedua, penuh kedua baru boleh buat tiga. Tu cara. Cara. Yang kedua, menyuruh mereka membetulkan saf, iaitu dengan menyamakan akhir tumik bagi kesemua bilangan makmum mengikut perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini suruh betul. Kira tujuh mana? Kira tujuh tumik. Tak ada kira dah apa. Kira dah apa sudah kaki panjang kaki pandai tak serupa tu. Kena kira lek tumik tu. Jadi hak saat ni hak kata suruh penuh baris awal dulu tu berdalil dengan hadis An-Nasa'i dan Abu Daud. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atimmu as-saff al-awwal thumma alladhi yalih. Nabi kata, hendaklah kamu sempurnakan saf yang pertama, kemudian saf yang mengiringinya. Penuh baris mula-mula tu, lepas tu kira lepas ada tu pula. Adapun suruh betul ni berdasar kepada
Hadis Muslim. Allah, betul baris ni besar sebenarnya. Hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu, Nabi kata, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Allah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapukan bahu-bahu kami pada solah, dan baginda bersabda, Nabi kita betul baris tu penting dah. Nabi kata kena, hendaklah kamu samakan saf, tu mana istawu, tu Nabi kata istawu, hendaklah kamu samakan saf dan janganlah kamu menyalahi, wala takhtalifu, istawu wala takhtalifu, Nabi kata betul, jangan menyalahi, jangan berselisih. Apa akibat selisih tu? Fatakhtalifa qulubukum, maka jadi selisihlah oleh hati-hati kamu. Tu tepat. Tak sama hati, baris tak boleh betul tu, atas hati tak boleh nak betul tu. Kuam kat yang hati tak jadi, tak nak bertikah semua, hati tak jadi lenek, tak jadi bersatu padu, mula nak bertikah semua. Kerana baris tak boleh nak betul dah. Cuba tengok orang tak boleh betul baris. Yang mari berasuk, boleh mau nak betul basok nak urih buat dah. Dia tak betul hati. Dan selisih baris tu Nabi kata, nanti Tuhan nak dendanya berselisih oleh hati-hati kamu. Tak ada perang down, tak ada semanacan, tak ada kuamrak, tak ada. Pucuk, salah satu pucuknya selisih baris. Itu Nabi menitik berat tu. Menitik berat masalah betul baris tu. Kita tengok mana tamada-tamadanya nampak. Tapi satu sebab, satu pucuk menyebabkan jadi hati itu berselisih. Dalam hadis lain, an Anas radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata, aqimu sufufakum. Boleh kita kata gitu. Kata ni boleh istawu wala takhtalifu. Atau imam nak kata gitu tak apa, ambil orang Nabi kata boleh. Ataupun nak kata ni, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i zahri wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Hadis Bukhari ni. Maksudnya hendaklah kamu tegakkan saf-saf kamu. Mana waqsah, tegakkan saf. Kerana sesungguhnya aku dapat melihat kamu dari sebelah belakang aku. Allah mana wallahu alam deh. Tu Hawi bisik ke Nabi tu. Dan adalah seorang daripada kami mendempitkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Apabila Nabi suruh agak sahabat dia perang patibak semua. Prepek bahu, prepek kaki. Kita tak boleh tepuk bahu ni. Sahabat puh bahu. Dia tak win ada celah kan, ada celah tu setan masuk capur pula dah. Tu penyakit lain pula dah. Allah. Tu dua dah. Masya-Allah betul saf dan penuh baris. Yang ketiganya menyuruh mereka merapatkan saf. Saat ni penuh baris, betul baris. Saat ni perapat baris. Tanpa dijarangkannya supaya tidak dicelahi oleh syaitan. Apa hikmatnya suruh perapat tu? Tak mahu masuk celah oleh setan. Ni ya berkarik belaka dia ni. Puya nak setubuh dengan bini pun nak masuk capur, puya nak tidur masuk capur, nak makan, nak minum masuk capur, nak semaya pun nak kejang lagi ya. Allah. Atau setan aduwwum mubin. Aduwwum mubin.
Habis umahnya murid sangat. Hanya mengenak sungguh, tak ada kah? Tu hewan uji ya kan. Butok sok atas setan mari. Allah Rabbi. Tengok hadis Abu Daud dan juga An-Nasa'i daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq fawalladhi nafsi biyadihi inni la ara asy-syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hazaf. Maksudnya hendaklah kamu rapatkan saf. Nabi kata hendaklah kamu rapatkan saf-saf kamu dan hendaklah kamu mendekati antaranya dan hendaklah kamu menyamakan tekak-tekak kamu. Sama tekak ni. Demi Tuhan yang aku berada dalam tangannya. Ini Nabi sumpah. Sesungguhnya aku melihat syaitan masuk dari celah saf. Nabi kata, aku tengok syaitan masuk celah-celah saf tu. Seolah-olah anak kambing yang kecil. Nabi kata, aku nampak syaitan masuk celah sebab anak kambing kecil. Allah, na'udzubillah minasyaitanir rajim. Pada riwayat lain, wala tazaru furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Hadis Abu Daud. Janganlah kamu biarkan celah-celah bagi syaitan. Nabi, jangan dok taruh celah tu wik syaitan. Dan barang siapa yang menyambungkan saf, Allah akan menyambung baginya. Tu faedah kelebihan. Orang sambung saf, Tuhan sambung wik dia. Sambung kok mana Allah Ta'ala alam. Tuhan sambung kok mana? Kok moleklah sambung ni. Dan barang siapa yang memotongkan saf, Allah Ta'ala akan memotongkan dia. Tu takut. Siapa dia potong saf, Tuhan potong dia. Potong kok mana? Potong-potong ni tarik. Samu-samu ni menyempurnakan benda molek. Tu kena beringat dah. Allah. Maksudnya nak kata jangan dok taruh celah kepada syaitan. Jadi kita penuh sah, kita perapat tu molek. Yang keempat, apabila saf telah sempurna, rapat dan sama, maka imam terus bertakbiratul ihram. Ni tak imam pula. Tak imam gaduh nak takbir. Mana kena tengok molek betul sama ke apa, baru boleh takbir. Siapa kata tak boleh nak takbir lah. Karena tak kerti dengar makmum ni misal. Nak kerah tak mau penuh, nampak lah. Ia suruh takbir pada sempurna molek dah, rapat sama dah, takbirlah tak imam. Dan makmum ikuti takbirnya selepas daripada takbir imam. Ada hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Ini makna contoh apa nama ni tu imam ni dengan makmum ni. Maksudnya sesungguhnya dijadikan imam untuk diikuti dengannya. Letak apa tu imam? Letak suruh tu kau. Ni jadi makmum nak lambat, nak pergi derah pada tu imam, nak apa tak boleh. Nabi kata tak tu imam tu liyutamma bihi, untuk diikuti. Ni tu imam duk tak apa kita nak mai pesan kita, tak boleh, tu kena turut dia. Maka janganlah kamu menyalahi daripadanya. Yang nak menyalahi dia lah. Maka apabila ia bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir, dan apabila ia rakaat, maka hendaklah kamu rakaat.
Tu maksudnya. Buat turut dia. Tu makna saya lakar lagi dah ni. Rukuk ni berada dalam solat berjemaah. Itulah dah. Malam ni kita ambil qada tu insya-Allah. Kemudian kita sambung lagi pada minggu hadapan berada dalam solat berjemaah. Jadi saat ni tu cara tu imam betul baris berapat lagu mana kita ambil sekali dengan hadis-hadis yang kita baca saat ni. Mudah-mudahan apa yang kita ambil malam ni jadi manfaat, jadi faedah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.